أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين والهداة المبين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أقامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Taala yang uh, macam saya kata tadi, kerana Allah tu masih lagi menyayangi kita. Allah tu adalah Ar-Rahman dan Allah tu adalah Ar-Rahim. Dia sangat sayang kepada kita. Jadi dia akan bantu ya kita untuk memastikan kita ni selamat di dunia dan akhirat. Tak ada gunanya kalau kita selamat di dunia tapi di akhirat kita tak selamat. Jadi untuk selamat di akhirat tu, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena jadikan Al-Quran tu sebagai panduan hidup, kerana itulah saja yang Allah bagi kepada kita untuk selamat di akhirat. Ya, Tuhan tak ada bagi kita yang lain tu kerana apa? Kerana Al-Quran tu saja yang akan menyelamatkan kita ya. Kalau selain daripada Al-Quran tu belum tentu lagi, melainkan kalau yang lain-lain tu tidak bercanggah dengan apa yang termaktub di dalam Al-Quran ya. Kadang-kadang kita tidak menyedari banyak perkara-perkara lain tu dia mungkin bercanggah dengan Al-Quran sebab kita tak dapat nak check, sebab kita tak faham Al-Quran. Sebab itu memang Al-Quran sangat penting ya. Jadi kita boleh tahu apa yang kita buat tu sama tak dengan yang Allah suruh kita buat, ataupun satu rekaan manusia saja. Kalau rekaan manusia saja mengikut hawa nafsu ya, dia bercanggah dengan Al-Quran. Maknanya apa yang Allah suruh buat, kita buat benda lain, tapi kita tak dapat check. Kenapa? Kita gunakan akal dan fikiran, nampak okey, nampak betul kan ya. Sebagai contoh, dulu saya pun masa bekerja dulu saya minat main golf ya. Sebab apa? Kawan-kawan bagi galakan. Dia kata masa tu belum doktor lagi lah, Kamal ya. Kamal, you kena main golf sebab you kalau nak naik pangkat, nak rapat dengan orang-orang besar, nak network yang bagus untuk kerjaya, kena main golf. Dia katalah, masa pada tu kita gunakan fikiran, gunakan hawa nafsu kita sebagai rujukan dan panduan kan. Jadi betul lah. Betul lah, kita tengok orang yang main golf tu nampak hebat-hebat ya. Pun kita pun main golf ya, main golf pun hebat juga, rupanya kita pun hebat ya, pandai kita main golf. Ya, ramai orang yang main golf lama-lama tu tak sepandai kita. Kita tengok kita main golf lagi pandai. Jadi itu ya, lepas tu lagi semangatlah kita main golf ya, sampai pagi, petang, siang, malam main golf. Kalau ada tournament, nak buat kat tournament, saya ingat lagi tournament golf kat Seremban ya, start pukul 8 pagi. Kita dah siap bangun pukul 4 pagi ni di sinilah ya. Sembahyang tahajud tak adalah. Subuh pun kalau sempat pun tengah jalan ya, nak pergi Seremban, bertolak dari sini pukul 5 pagi, 4 pagi tu dah siap, pukul 5 pagi dah bertolak nak ke Seremban. Sebab apa? Main golf ya. Tapi masjid yang dekat ni tak pergi. Golf yang jauh tu kita pergi. Sebab apa? Sebab kita dilihatkan ya dengan pandangan yang hebatnya main golf ni ya. Lepas tu bila kita main golf tu, banyaklah kehebatannya ya. Rupanya tipuan sahaja ya, tipuan sahaja. Quran kita tak baca,
Quran kita tak belajar, sembahyang Jumaat kita tak pergi, masjid kita tak pergi. Ya, kadang-kadang bila dah main golf tu bukan setakat pergi main golf saja. Main golf tu dah tentu 2-3 jam ya, dia punya apa tu tournament saja. Lepas tu berborak lagi tu. Borak tu 2-3 jam ya, bila dah jumpa kawan-kawan tu kan. Saya ingat lagi ya, kadang-kadang satu hari suntuk dengan golf saja. Ya, bila dah berjumpa dengan kawan-kawan kita yang main golf, ya, kita merasakan kita hebat. Ya. Sama tak dengan Quran suruh kita? Lain. Ya. Rupanya apa yang kita buat yang kita nampak hebat tu, pertamanya dia membuang masa. Yang kedua, kita menjauhkan diri kita dengan Allah. Kita menjauhkan diri kita dengan Al-Quran. Allah suruh kita bersemayam Jumaat, tak pernah pergi. Kan ya? Tapi dari segi kerjaya, kita naik pangkat lah. Sebab kita dah boleh ada network-network yang hebat-hebat lah bila main golf ni kan ya. Jadi kita, kalau ada masalah, kita call saja ke kawan kita yang main golf tu. Walaupun ya mereka orang besar-besar, tapi dah main golf rupa dah jadi kawan. Ya. Tapi bila kita sedari semua itu, tipuan saja. Allah kata, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tidaklah kehidupan ini melainkan satu permainan yang keselesaan dan permainan yang penipuan. Ya, so akhirnya bila kita reflect balik, Quran kita tak kenal. Baca ayat Quran satu ayat pun tak faham. Apa lagi satu muka surat, apa lagi satu surah. Ya. Jadi itu semua tipuan. Maknanya itu rekaan manusia pun. Dan golf ni pun kita tahu bukannya adalah rekaan manusia-manusia dari tempat lain lah. Ya. Bukannya Malaysia asalnya. Tapi orang Malaysia ni dia suka mengikut. Dia tak ada Quran, tak ada. Dia tak faham. Jadi diikut saja apa orang budaya orang lain dan disarankan kepada kita, kita ikut. Ya. Tanpa dapat mengkaji, meneliti dan memikirkannya. Sebab tu Allah suruh dalam Al-Quran tu, la'allakum ta'qilun. Allah suruh gunakan akal fikiran kita ni. Kan Allah tanya, afala ta'qilun, kenapa kamu tak fikir? Afala tatafakkarun. Allah suruh kita fikir, bukan suruh ikut. Ya, membabi buta, orang nampak hebat kita ikut, tidak semestinya betul. Betul tak betulnya semua adalah bermula daripada Al-Quran tu. Jadi sebab itu saya selalu sarankan ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalau kita belum faham-faham lagi Al-Quran tu, belum menguasainya, bukan setakat membaca dan baca terjemahan tak cukup. Ya, baca terjemahan tak dapat menjelaskan apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Ya, mesti kuasai Quran dan Arabian tu. Ya. So bila saya mula menyedari ni, saya dah lama berhenti. Saya berhenti ya. Saya dah berhenti golf dah 12 tahun dah. Memang dia tidak ada kebaikan dari perspektif Al-Quran. Kebaikan dari perspektif dunia ada banyak. Tetapi kebaikan dari segi dunia ialah mata'un ghurur. Dia hanya kesenangan yang menipu sahaja. Sebab itu kita kena faham Quran tu betul-betul. Ya, dulu-dulu kita kata belajarlah rajin-rajin supaya kita dapat kerja bagus dan sebagainya, supaya kita jadi orang yang berjaya. Kan ya? Itu saranan manusia. Dia kata berjaya ni apa maknanya? Termasuk main golf tadilah. Orang main golf tadi termasuk dalam orang yang berjaya. Ya, kerja hebat, apa ni, kontak kita hebat, kedudukan dalam masyarakat kita hebat, pendapatan kita hebat dan sebagainya. Itu ya ukuran sebagai orang yang berjaya. Ya. Tetapi bila kita baca Al-Quran, lain. Allah kata orang berjaya. Wa ulaika humul muflihun dalam surah Al-Baqarah ayat ke-5 tu. Ya Allah menceritakan kita apa dia orang yang berjaya. Lain sangat, ya, jauh sangat daripada pandangan kita yang kita sangkakan, yang telah disarankan oleh masyarakat kita. Kadang-kadang yang mensyarankan itu kawan-kawan kita, keluarga kita sendiri.
yang juga tidak ada asas dan ilmu Al-Quran. Jadi bila kita ikut, kita akan dapati yang lain yang kita kejar, lain daripada yang Allah suruh kita. Ya, Al-Baqarah tu Allah terangkan siapakah wa ulaika humul muflihun tu. Ya, Allah menceritakan wa ulaika humul muflihun tu daripada ayat 2 lagi. Ya, iaitu berkaitan dengan orang-orang yang muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah kata inilah kitabnya Al-Quran tu dan dia adalah panduan bagi orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Dan siapakah orang bertakwa tu? Allah sambung dalam ayat ketiga. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang-orang yang bertakwa tu Allah kata ialah orang-orang yang mereka itu yang sentiasa beriman dengan perkara-perkara ghaib. Lain Allah cerita. Orang muflihun ni rupanya. Lepas tu Allah sambung lagi. Wa yuqimuna as-salata. Mereka yang sentiasa mendirikan sembahyang. Mendirikan maknanya tak lepas. Kalau sembahyang berjemaah di masjid tu bagi orang lelaki tu dia tak lepas. Ya, dan sembahyang 5 waktu dia akan sentiasa pastikan masuk je waktu dia akan sembahyang. Dan bukan sembahyang wajib saja, sembahyang sunat pun dia akan tunaikan. Ya, sembahyang tahajud dia tak lepas, sembahyang duha dia tak lepas. Itu dia mana wa yuqimuna as-salata. Ini bila kita main golf dulu, sembahyang pun lupa. Baru 2-3 jam mata padang, ya. Kadang-kadang waktu sembahyang tu ada yang sembahyang, ada yang banyak yang tak sembahyang. Kalau sembahyang pun dia apa jangan ketidak, syarat je, laju-laju je sembahyang. Lepas tu baik ingatkan bola atas padang. Itu bukan wa yuqimuna shalah. Yang Allah sambung lagi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan segala yang apa Allah kurniakan kepada mereka, mereka akan infak untuk jalan Allah. Masa yang Allah bagi, tenaga yang Allah bagi, wang ringgit yang Allah bagi, kepandaian yang Allah bagi, kedudukan yang Allah bagi, itu semua kurniaan Allah yang Allah suruh infakkan kepada jalan Allah. Itulah ciri-ciri orang muttaqin. Dan ayat keempat Allah sambung lagi. Tak cukup lagi rupanya. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Ada 3 lagi. Situ kena buat rupanya nak jadi orang muttaqin ni. Iaitu mereka ni juga akan beriman dengan apa yang telah aku turunkan kepada engkau Muhammad, iaitu Al-Quran. Beriman ni maknanya bukan baca mengaji saja, tak cukup. Beriman tu maknanya menghayati, mengikut apa yang Allah suruh dalam Al-Quran tu, praktiskannya, fahaminya. Dan tak ada berarti benda lain dah, yang tu saja. Itu nama yu'minu nabil yu'minu nabi ma unzila ilaika min qablik tu. Wallazina yu'minu nabi ma unzila ilaika kepada kamu, iaitu Al-Quran. Lepas Allah suruh juga beriman dan percaya kepada semua yang sebelum diturunkan sebelum kau. Wa mimma unzila ilaika min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan dengan hari akhirat mereka-mereka ini yakin. Yakin tu apa maknanya, tuan-tuan dan puan-puan? Yakin tu bukannya dengar dan tahu saja. Yakin tu bermakna mengetahui apa yang akan berlaku pada hari akhirat itu dan membuat persediaan, ya, kepada macam mana kita di akhirat, bermula dengan alam barzakh. Alam barzakh tu kalau kita boleh faham, ya, sedangkan di dunia ni kita kejap panas kejap sejuk. Kalau panas kita pasang aircon, ya, kalau sejuk kita pakai baju tebal. Tetapi nanti kita berada dalam kubur, alam barzakh tu, kita nak pakai apa, tuan-tuan dan puan-puan? Ada baju sejuk? Tak ada. Kalau panas boleh kita switch aircon? Tak ada. Ya. Kalau banjir air pula masuk macam mana? Kalau dunia kita boleh alih-alihkan air itu kan, ya, pump ke tak?
Kat situ adakah kita ada pump nak alihkan air tu? Tak ada. Itulah keadaan di alam barzah. Jadi apa yang kita nak, yang kita akan ada untuk menangani itu semua? Ialah allazina amanu wa amilus solihat. Allah kata beriman dan mengerjakan amalan soleh. Dalam Quran juga. Ya. Innal ladzina kafaru, uh, mula Allah kata dalam surah Al-Bayyinah apa, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu bagi mereka yang ingkar. Ya, tetapi Allah bagi jalan kepada kita. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika walladzina illal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika, macam ayat tu, illal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika bukan, jannat, illal ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ya, beriman dan beramal soleh. Untuk beriman dan beramal soleh itu semuanya ada dalam yang ditunjukkan di dalam Al-Quran cara-caranya. Ya, kalau kita gunakan selain pada Quran, kita akan, ya, tidak akan termasuk dalam yang apa orang kata apa amilus solihat tu, kemungkinan kita tak dapat, ya, jannatun tajri min tahtiha anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhum dzalika liman khasyiya rabbah tu. Ya, sebab itu penting kita untuk memahami Al-Quran, ya, fahamkan setiap ayat yang kita baca, fahamkan setiap kalimah yang kita baca tu, jangan ambil ringan, ya, jangan ambil ringan, kerana Allah masih lagi berikan masa untuk kita, ya. Kalau kita tak ambil peluang ni, nanti kita akan menyesal. Hari ini kita akan kongsikan ayat 185. Cuba kita mengenal, ya. Kalau kita tak habis semua pun, kalau kita habis sebahagiannya pun mencukupi yang berkaitan dengan penurunan Al-Quran, ya. Saya kongsikan